Saya Nurfarahin Syakila binti Muhammad Razali, A170042. Saya ingin membentangkan tentang syarikat Nestle. So untuk logo Nestle adalah berbentuk burung dan bersama tagline iaitu Good Food, Good Life. Seterusnya ialah visi. Untuk syarikat Nestle, visi syarikat tersebut adalah syarikat Nestle telah menentukan 3 cita-cita menyeluruh untuk tahun 2030 yang memandu kerja kami dan menyokong matlamat pembangunan lestari PBB. Seterusnya, misi syarikat Nestle adalah syarikat pemakanan kesihatan dan kesihatan termuka di dunia dengan misi makanan yang baik, kehidupan yang baik. Adalah untuk memberi pengguna pilihan terbaik, paling berkhasiat dalam pelbagai kategori makanan dan minuman dan majlis makan dari pagi hingga malam. Seterusnya, untuk objektif pula, tujuan Nestle adalah meningkatkan kualiti hidup dan menyumbang kepada masa depan yang lebih sihat. Seterusnya adalah saya ingin menceritakan tentang latar belakang sedikit tentang syarikat Nestle. Pengasas syarikat ini adalah Henry Nestle yang mencipta makanan bayi yang pertama pada tahun 1867 di Vevey, Switzerland. So Nestle mempunyai sebanyak 280,000 pekerja seluruh dunia, iaitu 83 buah negara. Mereka keluarkan, syarikat tersebut mengeluarkan 10,000 produk yang berbeza. So setiap hari dianggarkan syarikat mereka mengeluarkan produk sebanyak 1 bilion setiap hari. Untuk yang Malaysia pula, syarikat Nestle bermula pada tahun 1912 pada tahun tersebut sebagai syarikat susu pekat Anglo-Swiss di Pulau Pinang. So dia berpusat di Pulau Pinang pada awalnya. Sekarang syarikat tersebut berpusat di Petaling Jaya, Selangor. Nestle adalah senarai antara syarikat di senarai bursa saham. Antara produk yang digemari oleh rakyat Malaysia iaitu Milo. Seterusnya adalah analisis Pestel. Yang pertama adalah politik. Syarikat Nestle dalam politik mempengaruhi kerajaan untuk mengubah peraturan mengenai standard makanan dan tindakan pemasaran. Seterusnya, kestabilan kerajaan berlaku dan perubahan peraturan global. Untuk faktor ekonomi pula, kadar pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Seterusnya, kesedaran dan pengetahuan mengenai perubahan inflasi dan tahap pendapatan akan berubah disebabkan penubuhan syarikat Nestle. Yang ketiga adalah faktor sosial. Untuk faktor sosial pula, yang pertama, sikap pengguna berubah kepada pemakanan yang sihat yang biasanya sebelum ni mereka makan makanan yang contohnya fast food dan tak sihat. So setelah adanya syarikat Nestle yang mengeluarkan makanan yang sihat, so sikap pengguna berubah kepada sentiasa mengambil makanan yang sihat. Yang kedua, mereka sedar bahayanya gula dalam makanan.
dan efek-efek dia selepas kita mengambil gula. Yang terakhir adalah gaya hidup memasak di rumah, yang mana syarikat Nestle telah menganjurkan kempen-kempen yang mana setiap rumah diperlukan untuk memasak di rumah dan makan bersama keluarga untuk meluangkan masa bersama-sama keluarga yang tersayang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya ialah produk dan perkhidmatan bagi syarikat Nestle. Berikut merupakan perbandingan produk fizikal dan produk perkhidmatan. Produk fizikal merupakan produk yang ditawarkan semasa jualan dalam bentuk yang boleh disentuh, dilihat dan mempunyai ciri fizikal tertentu serta menggambarkan pemilikan sesuatu. Produk perkhidmatan pula merupakan satu produk yang mengandungi aktiviti, kelebihan atau kepuasan yang ditawarkan semasa atau selepas jualan dalam bentuk yang tidak boleh disentuh. Seterusnya, berikut merupakan contoh produk yang dihasilkan oleh syarikat Nestle. Contohnya ialah Milo, Nestum, Coco Crunch, KitKat dan sebagainya. Slide yang seterusnya ialah nilai tawar, ciri-ciri kelebihan bagi produk yang dihasilkan oleh syarikat Nestle. Bagi nilai tawar iaitu value proposition, yang pertama ialah produk yang halal. Semestinya, Nestle Malaysia ialah pusat kecemerlangan halal bagi syarikat Nestle di seluruh dunia. Jadi, kita tidak perlu risau tentang halal bagi produk tersebut. Nestle Malaysia juga merupakan syarikat pengeluar dan pengeksport produk halal yang terbesar di Malaysia dan di dunia Nestle. Nilai tawar yang kedua ialah produk mengikut citarasa pengguna. Setiap orang mempunyai cita rasa yang berbeza. Oleh itu, produk yang mempunyai pelbagai perasa dapat memuaskan pengguna. Contohnya Maggi. Terdapat Maggi sedap, Maggi ayam, Maggi tom yum dan Maggi kari yang dapat memuaskan pengguna. Ciri-ciri yang pertama bagi setiap produk keluaran Nestle ialah dia memberi keutamaan kepada kesihatan. Mereka menggunakan gandum yang banyak dengan karbohidrat yang menjadi sumber tenaga pilihan di dalam tubuh. Ia juga kaya dengan serat pemakanan dan vitamin. Contohnya, minuman yogurt Nestle Bliss baru mengandungi inulin iaitu serat yang boleh mengekalkan sistem penghadaman yang baik apabila digabungkan dengan kaca hidup. Setiap minuman yogurt Nestle Bliss tidak mengandungi pewarna tiruan. Ciri yang seterusnya ialah reka bentuk yang menarik. Syarikat Nestle Malaysia adalah salah satu syarikat yang mempunyai pakar-pakar yang membuat kajian tentang trend pengguna dan reka bentuk semasa untuk membangunkan lagi produk-produk yang mampan. Ciri yang seterusnya ialah ciri yang menarik. Ia termasuk pemboleh ubah seperti bentuk, berat, warna, saiz, kelajuan, ketahanan dan penyelenggaraan. Nestle telah memastikan bahawa semua produk mereka mempunyai ciri-ciri khas untuk menjadikannya lebih menarik kepada pelanggan. Contohnya, air yogurt mereka, botol air tersebut berbentuk lengkung dan slim dapat menarik pelanggan terutamanya wanita kerana senang dibawa ke mana-mana. Seterusnya adalah kelebihan. Kelebihan bagi produk Nestle ialah mudah didapati. Ia sangat mudah didapati terutamanya di kedai-kedai runcit di luar bandar. Apatah lagi di bandar, di pasaraya dan sebagainya. Hal ini kerana syarikat Nestle sangat mengutamakan pembangunan luar bandar dan ia merupakan salah satu daripada operasi perniagaan mereka. Seterusnya, kualiti produk. Ini
memang sangat dinantikan oleh pelanggan atau pengguna produk itu sendiri. Kualiti yang dimaksudkan adalah keupayaan produk untuk melaksanakan fungsinya. Nestle Malaysia menjelaskan bahawa semua produk Nestle dikeluarkan di bawah syarat-syarat perkilangan ketat dengan memenuhi piawaian tempatan dan antarabangsa serta selamat untuk dimakan atau diminum. Sekarang kita akan beralih kepada strategi pemasaran. Strategi pemasaran terbagi kepada beberapa, salah satunya adalah produk. Produk yang dikeluarkan oleh Nestle adalah barangan makanan yang bermutu tinggi, bernutrisi tinggi, mampu membekalkan tenaga dan mampu memberikan kebaikan kepada tubuh badan. Jadi, produk Nestle adalah produk Nestle terdiri kepada beberapa juga, iaitu produk tenusu yang mana seperti Nestle Milk, Nestle Everyday. Seterusnya adalah berkenaan produk coklat, iaitu KitKat, Munchies dan lain-lain. Seterusnya produk minuman seperti Milo dan Nescafe Coffee dan lain-lain lagi. Terdapat juga produk makan siap seperti Maggi pasta, sos dan lain-lain. Setiap produk yang dikeluarkan oleh Nestle mempunyai ciri-ciri yang tersendiri untuk memastikan kepelbagaian serta daya tarik yang menarik untuk menambat hati pengguna serta kualiti yang bagus dijamin halal serta tidak mengira usia untuk digunakan dan sesuai digunakan untuk semua orang. Produk yang kedua ialah harga produk Nestle. Harga produk Nestle bergantung kepada setiap pasaran bagi sesuatu produk tersebut. Namun, syarikat Nestle telah menetapkan satu harga yang tinggi berbanding dengan harga syarikat lain. Walau bagaimanapun, syarikat Nestle tidak mengalami kerugian atau terjejas kerana produk syarikat Nestle lebih mementingkan kualiti sesuatu produk tersebut. Malah pengguna lebih yakin dengan kualiti serta kelebihan produk Nestle tersebut. Terdapat juga pelanggan yang setia dengan produk Nestle. Namun begitu, Nestle telah menawarkan pakej yang berbaloi dengan saiz yang besar serta terdapat pelbagai rasa dan berbeza-beza mengikut cita rasa pelanggan. Sebagai contoh, harga KitKat wafer finger ialah RM9.90. Harga ini berbaloi serta kompetitif kerana harganya hampir sama dengan coklat Cadbury berbanding coklat Cadbury. Sekarang kita akan beralih kepada lokasi. Produk Nestle, produk pokal yang keluar daripada kilang dan diedarkan kepada pengedar serta peruncit. Dia mengedarkan kepada pengedar dan juga peruncit. So, kini pengguna boleh membeli dan mendapatkan di kedai-kedai runcit dan pasar raya 7E. Dengan ni, pelanggan dapat membeli produk Nestle di mana-mana sahaja. Seterusnya berkenaan dengan promosi. Promosi jualan pengguna adalah untuk menggalakkan percubaan produk baru. Pemasaran perlu memastikan produk-produk mereka sentiasa mematuhi permintaan pengguna dan memperkenalkan produk-produk baru melalui promosi jualan. Pengguna dapat mencuba produk itu sendiri secara langsung dan memberikan tahap kepuasan yang tinggi apabila produk memenuhi cita rasa. Seterusnya, menstabilkan produk di pasaran memerlukan idea yang kreatif, pelbagai idea yang menarik untuk menarik dan memikat hati para pengguna di pasaran. Terdapat pelbagai kaedah yang digunakan, antaranya adalah
sampel pack percubaan dalam kuantiti yang kecil diagihkan kepada pengguna. Peraduan pemasaran dan promosikan produk mereka kepada pelanggan dengan menganjurkan peraduan dan hadiah. Tawaran berkembar produk yang sama atau berbeza pack menjadi satu dengan harga yang lebih rendah berbanding pack sebenar. Pengiklanan dan media memberi kesedaran kepada pengguna melalui elektronik yang secara tidak langsung memainkan psikologi pengguna untuk mendapatkan barangan tersebut. Akhir sekali, promosi yang dilakukan adalah jelajah acara pemasaran menjadi penaja pada mana-mana acara yang mengumpulkan anjuran ramai pelanggan ataupun pengunjung. Nama saya Nur Syahidah dan saya akan menerangkan tentang sasaran pengguna bagi syarikat Nestle. Okey, seperti yang kita tahu, syarikat Nestle di Malaysia merupakan syarikat yang terbesar dan mempunyai keluaran produk sebanyak 300. Antara produknya adalah seperti Maggi, Milo, Nescafe, KitKat dan sebagainya. Okay. Perkara tersebut menghasilkan sasaran pemasaran yang berbeza bagi setiap produk yang dikeluarkan oleh syarikat Nestle. Oleh itu, sasaran pemasaran dapat dikategorikan sebagai segmentasi demografi, segmentasi psikografi dan segmentasi geografi. Okey, jadi segmentasi demografi. Segmentasi demografi adalah yang berkaitan segmentasi yang berkaitan individu seperti jantina, umur, saiz keluarga dan kitaran hayat keluarga ataupun pendapatan bagi seseorang. Sebagai contoh, produk susu bayi Nestle. Sebagai contoh yang dapat dikaitkan dengan syarikat Nestle adalah seperti yang kita tahu, syarikat Nestle merupakan syarikat asalnya daripada Switzerland, di mana ia bukanlah halal, tetapi apabila syarikat ini dibawa ke Malaysia, ia menjadi salah satu syarikat antara syarikat Nestle yang mempunyai jaminan halal, yang mempunyai sertifikat halal supaya rakyat Malaysia dapat menggunakan syarikat Nestle, dapat membeli apa yang dikeluarkan oleh syarikat Nestle. Dan akhir sekali ialah segmentasi geografi. Segmentasi ini adalah berkaitan dengan lokasi seperti mengikut wilayah, negeri mukim, bandar, daerah ataupun taman perumahan. Sebagai contoh, syarikat Nestle mempunyai 7 kilang di Malaysia, iaitu di Shah Alam, Petaling Jaya, Batu Tiga dan sebagainya, supaya mudah bagi syarikat untuk bekerja dengan cekap dalam pengurusan rantaian bekalan. Okey, seterusnya ialah analisis SWOT bagi syarikat Nestle. Okey, strength atau kekuatan bagi syarikat Nestle ialah jenama-jenama di bawah syarikat Nestle seperti KitKat, Maggi, Milo dan sebagainya sangat dikenali. Okey, seterusnya untuk weakness ataupun kelemahan pula. Bagi syarikat Nestle, antara kelemahannya ialah penghasilan kualiti produk yang tidak konsisten. Perkara ini bermaksud masih terdapat pelanggan yang membeli produk Nestle tidak mempunyai kualiti yang bagus. Okey, kemudian opportunities ataupun peluang bagi syarikat Nestle ialah permintaan terhadap produk makanan kesihatan meningkat. Perkara ini dapat dilihat apabila masyarakat di Malaysia sudah mempunyai kesedaran tentang makanan kesihatan. Jadi syarikat Nestle yang mengeluarkan produk kesihatan, makanan kesihatan seperti susu dapat meningkatkan jualannya. Kemudian yang terakhir ialah threat ataupun ancaman. Okey, bagi syarikat Nestle, ancamannya ialah kewujudan produk keluaran jenama lain. Seperti yang kita tahu, syarikat Nestle mengeluarkan aiskrim jenama seperti Drumstick, Nestle Drumstick, La Creme dan sebagainya. Seterusnya, kita beralih pula kepada strategi kempen Nestle. Baik, Nestle telah melakukan strategi kempen Nestle dengan menganjurkan Hari Sarapan Malaysia Milo dan program Nestle Healthy Kids. Hari Sarapan Malaysia Milo mempunyai objektif untuk menyedarkan masyarakat akan kepentingan sarapan pagi dan amalan gaya hidup aktif. Kumpulan sasaran yang disasarkan adalah ibu bapa dengan mesej untuk
menyampaikan kepentingan pengambilan sarapan pagi kerana ia merupakan sumber tenaga harian dan amalan gaya hidup sihat. Tawaran dan promosi dalam kempen ini adalah para peserta dibekalkan dengan set sarapan Milo percuma dan disiarkan melalui media pilihan seperti radio dan televisyen, media sosial dan akhbar. Jadual pengiklanan pula dilakukan setiap hari. Penanda aras, Milo dikenali sebagai makanan minuman yang berkualiti tinggi dalam pelbagai lapisan masyarakat dan bajet pengiklanannya adalah tinggi. Seterusnya, kita beralih pula kepada program Nestle Healthy Kids dengan objektif untuk meningkatkan kesedaran tentang pemakanan dan menggalakkan aktiviti-aktiviti fizikal di kalangan pelajar sekolah. Kumpulan sasaran yang disasarkan adalah pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Mesej yang disampaikan ialah untuk mengatasi isu pemakanan dan obesiti, dan yang kedua adalah untuk mendidik cara memilih dan makan makanan pada sukatan yang betul. Tawaran dan promosi dalam program Nestle Healthy Kids ni bukannya bertujuan untuk memasarkan atau mempromosikan produk, tapi untuk memberi kesedaran kepada para pelajar. Media pilihan yang terlibat adalah akhbar, laman web dan laman sosial rasmi Nestle. Jadual pengiklanannya tiada dan penanda aras kejayaan ini dapat kita lihat pada tahun 2013. Seramai 6.9 juta kanak-kanak telah didedahkan pelbagai modul yang bertujuan untuk mendidik pengetahuan asas tentang kepentingan pemakanan dan tanaman, dan bajet pengiklanannya adalah rendah. Dan itu saja pembentangan pada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.